Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton yang menyaksikan majlis pelancaran penggunaan produk binder extender MacRiba di Malaysia oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia. Majlis pada hari ini dibawakan khas oleh Setia Bintang Engineering Sdn Bhd dari Hotel Park Inn by Radisson, Putrajaya. Bersyukur kita pada hari ini kerana diberi kesempatan untuk bersua secara langsung bagi menyaksikan majlis ini. Saya, Aidlyn M., hos anda pada pagi ini berharap agar semua berada dalam keadaan baik-baik belaka dan teruskan menonton sehingga ke akhir majlis. Seperti yang diketahui umum, plastik adalah merupakan ancaman serius kepada alam sekitar. Namun, sisa plastik yang banyak sebenarnya dapat dilihat sebagai sumber yang berharga apabila kena pada cara menguruskannya. Tahukah anda bahawa terdapat cara baru untuk memaksimumkan penggunaan plastik, iaitu menjadikan sisa plastik sebagai salah satu bahan untuk dicampurkan dengan asfal ataupun bitumen untuk menurap jalan? Terbaru, syarikat Setia Bintang Engineering Sdn Bhd, sebuah syarikat yang berpengalaman dalam penyelenggaraan jalan raya di Malaysia, telah berjaya mempelopori penggunaan sisa plastik bersama asfalt untuk diaplikasikan pada permukaan jalan raya di Malaysia dengan menggunakan produk keluaran MacRiba dari United Kingdom yang dinamakan Plastic Binder Extender PBE MacRiba. Inovasi ini telah pun diuji di lokasi yang dipilih sebagai tapak kajian di kilometer 21 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Bersesuaian dengan hasrat dan aspirasi Kementerian Kerja Raya Malaysia dalam memastikan kelestarian alam sekitar dalam pembinaan jalan raya di Malaysia, kami bawakan kepada anda ucapan khas daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia, Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof, yang telah sudi untuk berucap dan seterusnya menyempurnakan majlis penggunaan plastik binder extender PBE MacRiba di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pengurusan tertinggi Kementerian Kerja Raya dan agensi, wakil-wakil konsesi, ahli-ahli lembaga pengarah Setia Bintang Engineering Sdn Bhd, hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnianya majlis pada hari ini dapat disempurnakan walaupun secara norma baharu. Terima kasih juga kepada pihak penganjur majlis kerana telah mengundang saya untuk menyempurnakan secara maya majlis pelancaran penggunaan plastik binder extender ataupun MacRiba di Malaysia pada pagi ini. MacRiba yang diperkenalkan oleh usahawan dan jurutera UK Toby McKinney adalah teknologi yang membolehkan penciptaan asfal jalan berkualiti tinggi daripada sisa plastik yang dikita semula. Dengan teknologi inovatif, plastik buangan dikita semula dan menggunakan formula khas untuk membersihkannya, membuat pallet, menggunakannya dan kemudian menggunakan pallet tersebut bagi menambah campuran batu dan bitumen untuk membuat jalan yang tahan lama. Pembangunan negara yang kian pesat selari dengan revolusi perindustrian 4.0 menuntut kepada pembangunan dan aplikasi teknologi yang lebih lestari. Dalam arti kata lain, penggunaan teknologi hijau yang meminimumkan impak negatif kepada alam sekitar adalah dituntut. Justru saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Setia Bintang Engineering Sdn Bhd dan Anih Bhd MacRiba Malaysia di atas kejayaan kerja-kerja penerapan di kilometer 21 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak menggunakan MacRiba teknologi jalan hijau. Hadirin yang dihormati sekalian, sepanjang tahun 2019, Malaysia dilaporkan mengimport sebanyak 157,299 tan sampah plastik. Jumlah ini meningkat 273% berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini,
Beberapa lokasi pelupusan sisa plastik didakwa diwujudkan secara haram, ditemui termasuk di Ipoh, Perak, Sungai Petani, Kedah dan Jenjarum, Selangor. Lebih 60 kontainer di pelaburan barat Selangor ditemui mengandungi sisa plastik yang dipercayai diseludup dan ditinggalkan pengimport tempatan. Dalam usaha kerajaan memastikan industri kitas semula plastik ini diselia dengan baik, penggunaan teknologi Macrobo dilihat sebagai tindakan bijak yang membawa manfaat berganda. Teknologi ini berupaya meningkatkan daya tahan dan jangka hayat jalan raya. Ini secara tidak langsung membantu mengurangkan kes jalan berlubang dan retak, sekaligus dapat membantu mengurangkan isu longgakan sisa plastik di Malaysia. Sejak 2015, Kementerian Kerja Raya telah menerima peruntukan antara 800 juta hingga 900 juta setahun bagi tujuan penjagaan jalan persekutuan di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun, peruntukan ini adalah terhad, tidak konsisten dan tidak mampu menampung keperluan penyegaraan setiap tahun yang boleh mencecah sehingga 3 bilion ringgit ke 4 bilion ringgit setahun. Peruntukan yang terhad ini memaksa kita untuk mencari alternatif terbaik tanpa berkompromi dengan salah satu teras dua Kementerian Kerja Raya, iaitu penyegaraan infrastruktur jalan yang cekap, berkesan dan secara optimum. Saya melihat bahawa teknologi Macrobo boleh membantu kita dalam usaha ini. Hadirin sekalian, semenjak tahun 2017 lagi, pihak Jabatan Kerja Raya ataupun lebih dikenali sebagai JKR melalui Pusat Kecemerlangan, Kejuruteraan dan Teknologi atau singkatannya CREATE telah menjalankan pelbagai kajian penggunaan teknologi penerapan asfalt dicampur sisa plastik. Antara tapak kajian percubaan adalah di Jalan Persekutuan FT98 Kedah Temeloh, Pahang. Keputusan yang positif berjaya diperolehi hasil daripada kajian dan percubaan ini. Namun begitu, antara halangan implementasi secara meluas adalah kekurangan kepakaran dan teknologi. Menerusi usaha sama Setian Bintang Engineering Sdn Bhd dan Macrobo United Kingdom, pembinaan teknologi antara Malaysia dan United Kingdom berjaya direalisasikan. Pelibatan pihak swasta dalam membawa masuk teknologi baru ini dilihat sebagai satu langkah yang sangat baik. Ini juga membuktikan bahawa semua pihak sentiasa berusaha ke arah prestasi kerja yang efisien. Pembinaan teknologi antara dua negara ini juga akan membawa masuk kepakaran baru, bakal menambah baik mutu kerja, membuka peluang pekerjaan dan bakal menguntungkan pelbagai pihak dalam industri ini. Beberapa negara lain sudah pun menggunakan teknologi campuran asfalt dan sisa plastik dalam turapan jalan raya mereka. Malaysia pastinya tidak mahu ketinggalan dalam menggunakan teknologi yang sudah terbukti manfaatnya. Bagi pihak kementerian, kami menyambut baik usaha ini dan menyambut baik penggunaan teknologi Macrobo dalam aktiviti penyegaraan jalan raya di negara ini. Akhir kata, saya ingin menyeru seluruh pihak konsesi, kontraktor dan semua agensi terlibat dalam penjagaan jalan raya untuk bersama-sama memberikan perkhidmatan profesional yang terbaik. Marilah kita bersama-sama bergerak seiring dalam memacu ekonomi negara. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam usaha sama ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menyempurnakan Majlis Pelancaran Penggunaan Plastik Binder Extender ataupun Macrobo di Malaysia secara maya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan juga kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pelancaran pada hari ini. Seterusnya, pasti ramai yang ingin mengetahui apakah sebenarnya plastik binder extender PBE yang diperkatakan sebentar tadi. Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom kita saksikan tayangan video berikut.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya pada pagi ini. Sebentar tadi anda telah dibawa untuk melihat dengan lebih dekat lagi proses penghasilan PBE di salah sebuah loji pembuatan asfalt di Selangor dan juga kerja-kerja penurapan jalan menggunakan PBE di kilometer 21 Lebai Gombak Kuala Lumpur. Just True bagi membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang PBE McRiba ini, segmen Bicara Khas akan membawa anda bersama dengan pengarah eksekutif Setia Bintang Engineering Sdn Bhd, Encik Muhammad Izran bin Muhammad Al-Amin. Apa khabar Encik Izran? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Happy to be here, Lin. Okay, untuk makluman anda semua, Setia Bintang Engineering Sdn Bhd adalah merupakan sebuah syarikat yang telah dilantik oleh McRiba United Kingdom sebagai pengedar eksklusif bagi produk plastik binder extender di Malaysia. Jadi saya ingin bertanyakan kepada Encik Izran beberapa soalan ya berhubung dengan produk PBE McRiba ini. Saya amat tertarik sekali ya apabila mengetahui bahawa sisa-sisa plastik dapat dijadikan sebagai komponen ataupun bahan untuk disatukan bersama dengan asfalt ni. Jadi boleh tak Cik Izran ceritakan serba sedikit bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menggunakan PBE ni diguna pakai di atas jalan raya di Malaysia ni? Boleh, Lin. Sebenarnya inovasi menggunakan plastik untuk menurap jalan raya ini telah pun digunakan di beberapa buah negara seperti di India, Amerika Syarikat, Filipina dan beberapa negara di Eropah. Apabila saya dan rakan kongsi melihat konsep yang inovatif untuk mencipta jenis permukaan jalan yang baru, terus kami berfikir kenapa tidak diaplikasikan di Malaysia. Oleh sebab kesedaran itulah kami di Setia Bintang Engineering Sdn Bhd ingin memanfaatkan kelebihan yang ada pada sisa plastik terhadap penyelenggaraan jalan raya. Berbalik kepada sisa plastik yang telah disebutkan tadi itu kan, adakah jenis-jenis plastik ni tertumpu kepada satu jenis sahaja ke ataupun berbagai jenis plastik boleh dijadikan bahan PBE untuk dicampurkan bersama asfalt tersebut? Ya. Walaupun semua jenis sisa plastik boleh diguna pakai, kami memberi keutamaan kepada single use plastik dan jenis-jenis plastik yang mungkin lebih sukar untuk diurus dan tidak boleh dikita semula, yang kebiasaannya akan dibuang ke tapak pelupusan atau lebih teruk lagi dibakar. Kita semua tahu ini semua menyumbang kepada pencemaran yang sedia ada. Sememangnya kita semua sedia maklum bahawa waktu yang diambil oleh sisa plastik untuk urai sangat lama dan kami percaya produk kami ini dapat mengurangkan beban dan tekanan terhadap ekosistem kita. Jadi bila bercakap tentang plastik, sisa-sisa plastik ini, maksudnya botol-botol plastik, beg-beg plastik yang tidak mengandungi sisa makanan serta straw sebagai contoh bolehlah dijadikan sebagai bahan ya untuk diproses untuk dijadikan PBE ini. Betul tu. Baik, amat menarik sekali. Jadi saya ingin tahu ya, sebab tadi Encik Izran ada menyatakan bahawa produk menggunakan sisa plastik sebagai campuran kepada asfalt ataupun bitumen ni tidak asing lagi digunakan di negara-negara seperti di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Okey, mengikut daripada segitu saya dapat melihat ya keadaan cuaca yang amat beza sekali berbanding dengan Malaysia. Jadi adakah produk PBE ni, McRiba ini sesuai diguna pakai di Malaysia, di jalan-jalan di Malaysia? Ialah al-maklum kan jalan-jalan cuaca di Malaysia ni memang tidak menentu dan setengah kawasan pula menghadapi banjir. Jadi bagaimanakah produk ini dapat membantu ataupun adakah ia sesuai digunakan? Tidak dapat dinafikan teknologi ini biasanya diguna pakai di negara 4 musim. Tetapi kita harus ingat di negara-negara seperti itu mereka biasanya berdepan dengan keadaan cuaca yang drastik
di mana suhu melebihi 40 darjah Celsius di musim panas dan di bawah tahap beku di musim sejuk. Kalau kita lihat pula cuaca di Malaysia, memang kalau kita ambil kira musim tengkujuh dan sebagainya, itu adalah yang drastik bagi keadaan kita. Tetapi cuaca di Malaysia secara amnya, saya fikir mungkin lebih mudah diramalkan. Suhu purata kita adalah 27 darjah Celsius dan dari segi kadar hujan di sekitar 250 cm setahun. Faktor-faktor ini yang memberi keyakinan kepada kita bahawa produk kami ini sesuai diaplikasikan di Malaysia. Baiklah, daripada segi pemprosesan untuk menghasilkan produk PB ini bagaimana? Mungkin Cik Izzuran boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Boleh, Lin. Jadi pada permulaannya sisa plastik ini dikumpul dan dihancurkan menjadi sepian-sepian kecil. Lepas itu kita tambah bahan pengaktif khas kita, iaitu asphalt modifier. That is our secret recipe. Apabila ditambah di situ, ia menjadikan sampah plastik sebagai pengubah asfalt berprestasi tinggi, seperti mana yang digunakan dalam produk Mad River ini. Sepian yang telah diubah suai kemudiannya dikeringkan dan dicampurkan dengan agregat sebelum dicampur dengan bitumen, menghasilkan asfalt polimer berprestasi tinggi, iaitu plastik binder extender. Kalau kita lihat daripada proses-proses yang sedia ada, kita tidak perlu buat apa-apa pengubah suaian yang terlalu ketara. Langkah tambahan hanyalah memasukkan produk kami secara dry mix ke dalam mixer di batching plant. Jadi tiada kerumitan untuk kita guna pakai Mad River. Baiklah, jika dilihat di sini berikut adalah serpihan-serpihan botol-botol plastik. Betul. Kan? Yang telah pun dihancurkan. Jadi jika dilihat di sini seperti yang telah diperkatakan tadi, adakah serpihan plastik ini telah pun dicampurkan dengan secret recipe ataupun bahan pengaktif tersebut ataupun masih lagi belum? Yang kita lihat dan yang awak sentuh sekarang ini memang produk MR6 di mana sudah dicampur dengan asphalt modifier kami. Jadi adakah campuran tersebut bila kita menyentuhnya, adakah akan memberi sebarang kesan negatif ataupun kesan buruk kepada kesihatan semasa pemprosesan penghasilan PB ini dijalankan dan juga semasa diaplikasikan ataupun semasa kerja-kerja penurupan jalan dilakukan? Langsung tidak, Lin. Jika kita lihat kepada kepelbagaian warna hancuran plastik ini menunjukkan sisa plastik yang kita biasa gunakan dalam kehidupan seharian seperti botol dan beg plastik. Tapi untuk pengetahuan semua, produk ini telah mendapat kelulusan dari Scottish Environment Protection Agency atau SEPA, di mana mereka telah membuat kajian yang teliti mengenai produk Mad River. Dan hasil kajian tersebut mendapati tiada barang bahan kimia yang dikeluarkan sama ada apabila disentuh, sebelum dan selepas penggunaan di tapak atau semasa proses pencampuran di kuari. Melihat kepada botol-botol plastik yang telah digunakan di kilometer 21 lebai Gombak Kuala Lumpur baru-baru ini, berapakah jumlah sisa-sisa plastik ataupun botol-botol plastik yang diperlukan untuk menurap jalan sepanjang 1 kilometer tersebut? Soalan yang bagus, Lim, pasal bila kita lihat dari perspektif itu mungkin senang kita nak bayangkan, kan? Jadi untuk makluman semua, sebanyak 740,541 beg plastik diperlukan untuk menurap 1 kilometer lorong, ataupun jika dikira pada jumlah plastik, sebanyak 80,000 botol plastik diperlukan sebagai campuran dalam 1 tan Mad River. Kalau secara spesifik dan khusus bagi tujuan ujian percubaan yang telah dilakukan tempoh hari, sebanyak 270 beg plastik atau 810 kg plastik diperlukan sebagai bahan campuran asfalt untuk menurap lebai kilometer 21 westbound yang berkeluasan 117 meter persegi. Baiklah,
mungkin para penonton ya termasuk juga saya amat tertarik untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi dari mana setiap bintang engineering Sdn Bhd mendapatkan sisa-sisa plastik ataupun botol-botol plastik ini. Memang daripada awal kami sedar bekalan bahan mentah ini sangat penting. Jadi kami bertuah kerana kami sedang bekerjasama dengan beberapa buah syarikat pengendalian sisa pepejal di Malaysia. Untuk makluman, hasil pembincangan dan kajian yang telah dibuat dengan syarikat-syarikat berkenaan, kami dapat mendapat bekalan sebanyak 20 tan sisa-sisa plastik sehari yang diperlukan. Dan ini bersamaan dengan 6,500 tan premix MR6. Dalam erti kata lain, secara am seorang individu di Malaysia menggunakan kira-kira 16.78 kilogram plastik setahun. Jumlah ni agak besar, Lin. Sangat besar sebenarnya. Kalau kita hitung, mungkin dianggarkan lebih kurang 536 juta tan setahun. Dalam angka itu, kebiasaannya hanya suku atau 26% yang akan diurus dan dihantar ke tapak pelupusan atau ke kawasan pembakaran. Bila kita lihat jumlah yang saya sebut tadi, jalan plastik tidak akan menyelesaikan masalah sisa plastik yang kian berleluasa overnight. Apa yang kami boleh tawarkan adalah satu solution untuk mengurangkan tekanan kepada sistem pengurusan sisa plastik di samping meningkatkan daya tahan dan keberkesanan jalan raya kita. Ya. Okay, terima kasih Encik Izran. Jelas ya, maka dengan inovasi yang diperkenalkan ini secara tidak langsung membantu negara mengurangkan jumlah sisa-sisa sampah yang semakin hari semakin meningkat. Saya juga difahamkan bahawa produk MacRubber ni berdaya tahan dan menjimatkan. Boleh tak Encik Izran perjelaskan dengan lebih lanjut lagi? Boleh. Kami percaya kelebihan yang ketara adalah daya tahan yang lebih berbanding dengan cara-cara konvensional. Kami juga yakin bahawa inovasi yang digunakan ini dapat mengurangkan kecenderungan jalan berlubang dan secara tidak langsung menjimatkan kos penyelenggaraan. Malah, kos pembaikan kenderaan pengguna jalan raya juga dapat dikurangkan. Dan yang paling penting sekali, kami harap kadar kemalangan jalan raya juga dapat dikurangkan. Di sini apa yang jelas, kebaikan dan penjimatan jangka panjang bukan sahaja kepada pemilik jalan raya dan syarikat penyelenggaraan yang terlibat, tapi juga kepada rakyat, khususnya pengguna jalan raya. Untuk makluman, kelebihan sistem dan produk MacRubber ini bukan sahaja dari segi komersial, tetapi juga boleh dilihat dari aspek sosial dan keselamatan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Ini bermakna penggunaan produk PBE MacRubber ini memanglah ya jelas lagi bersuluh bahawa produk tersebut memang memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Betul. Kan begitu? Yes. Baiklah. Ada tak kajian yang menunjukkan bahawa produk PBE ini memberi berkesan untuk diguna pakai di jalan-jalan raya di Malaysia? Sememangnya bila kita ada inovasi atau produk yang baru, semua klaim ini akan dipersoal, dan kita boleh rujuk kepada satu kertas kajian oleh Dr. Greg White dari University of the Sunshine Coast yang mengkaji secara mendalam keberkesanan MacRubber, dan rumusan hasil kertas kajiannya sangat positif. Secara khusus, dengan trial run yang kita sebut tadi, juga akan memberikan testimoni positif kepada kesesuaian MacRubber di Malaysia. No lab or test result can make a better statement than a successful practical application. Tapi di sini saya ingin menjemput kepada mana-mana pihak yang mempunyai apa-apa soalan dari segi teknikal atau komersial untuk email kami. Kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan, tapi lebih baik lagi kalau ada potensi untuk bekerjasama. Baiklah Encik Izran, sebelum saya mengakhiri soalan saya pada pagi ini, saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut ya, pada pendapat Encik Izran lah ya,
bagaimana, apakah potensi ataupun penggunaan McRiba ini, produk PBE McRiba ini boleh mengubah masa depan jalan-jalan raya di Malaysia? Kami yakin bahawa kami telah jumpa satu penyelesaian untuk masalah pengurusan sisa plastik yang sedang dihadapi bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia. Dan saya ingin ketengahkan 3 faedah yang sangat jelas bagi kami. Nombor 1, dari segi alam sekitar. Dengan penekanan kepada single use plastik dan plastik yang tidak boleh dikita semula, kita dapat mengurangkan jumlah sisa ini di tapak pelupusan dan menghindar dari dibakar, proses yang seperti yang kita sedia maklum sangat negatif kepada alam sekitar. Tanah-tanah yang diperuntukkan untuk tapak-tapak pelupusan ini boleh disalurkan kepada kegunaan yang lebih produktif, di samping dapat mengalihkan dana dan tenaga kerja kepada sektor-sektor yang mungkin lebih memerlukan. Kalau kita lihat dari segi sosialnya pula, jalan plastik ini bukan sahaja berunsurkan kelestarian alam sekitar, tetapi impak sosialnya juga jelas. Selain dapat mewujudkan peluang pekerjaan tempatan, kualiti dan integriti jalan raya kita juga dapat diperbaiki, dan penjimbatan yang dinikmati bukan sahaja kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menyenggara jalan, tetapi pengguna jalan raya yang juga dapat jimat kos perbaikan kenderaan peribadi masing-masing. Spillover effects merangkumi semua lapisan masyarakat. Dan dari segi ekonomi pula, business model kami is non-monopolistic dan kami memberi keutamaan kepada the circular economy. Kami percaya sisa tempatan harus diaplikasikan di jalan tempatan. Jadi faedahnya akan dinikmati oleh masyarakat di kawasan itu. Kita gunakan apa yang kebiasaannya menjadi masalah untuk dijadikan sebagai solution. Faedah yang diperolehi dari jalan plastik akan dinikmati dan dikongsi oleh seluruh rangkaian ekonomi, dari kerajaan ke syarikat pengurusan sisa, pemegang konsesi penyelenggaraan jalan subkon tempatan, sehinggalah ke pengguna jalan raya. McRiba menyelesaikan 2 masalah besar yang dihadapi di seluruh dunia: sisa plastik yang berleluasa dan kos penyelenggaraan jalan raya. It's time Malaysia benefits from this simple yet effective solution for everybody. Baiklah, ternyata PBE McRiba ini merupakan satu inovasi yang akan menambah baik kualiti projek infrastruktur pada masa kini, di samping mengurangkan jumlah sisa plastik di negara. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi, penggunaan PBE ini memberi 3 impak yang positif dari segi alam sekitar, sosial dan ekonomi. Adalah diharapkan agar penggunaan PBE McRiba ini dapat digunakan secara meluas di jalan-jalan di seluruh Malaysia. Terima kasih Encik Izran di atas perkongsian anda tadi yang saya rasa memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kita kembali dalam segmen soal jawab dan terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami. Untuk makluman anda semua, kami baru saja menerima beberapa soalan daripada penonton dan rata-rata ramai yang menjambut baik penggunaan PBE ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya boleh ajukan soalan ini kepada Encik Izran. Baiklah. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan kualiti produk tersebut. Ya. Adakah campuran PBE McRiba ini dalam asfalt akan menjejaskan kualiti produk? Langsung tidak. Bagi kami, faedah-faedahnya jelas dan menambah kepada daya tahan dan keberkesanan jalan raya itu sendiri. Dan faedah-faedah ini kami yakin akan dilihat pada jangka masa panjang. Jadi langsung tidak menjejaskan kualiti atau apa-apa berkenaan integriti produk itu sendiri.
Baiklah, soalan yang kedua ya. Saya rasakan kita telah pun sebutkan tadi, tapi untuk tidak menghampakan soalan daripada penonton tersebut, beliau ingin mengetahui ya dari mana produk plastik-plastik, sisa-sisa plastik ini diperolehi, daripada mana agaknya? Setakat ini kita telah bekerjasama dengan beberapa syarikat pengendalian sisa tempatan, di mana dari segi anggaran dan memahami jumlah pengeluaran, kami yakin pengeluaran yang sedia ada cukup untuk keperluan-keperluan MacRiver. Baiklah, seterusnya soalan yang seterusnya adalah terdapatkah perbezaan dari segi kos menggunakan kaedah konvensional dan juga dengan jika dibandingkan dengan produk MacRiver tersebut? Kami yakin bahawa produk kami dari segi kos adalah sangat kompetitif, dan kalau kita lihat dari jangka masa panjang dari segi penjimatan kepada syarikat penyenggara dan juga kepada pengguna, di situ faedahnya akan lebih jelas, dan we believe this is a great solution for the long term. Baiklah, soalan yang saya kira soalan terakhir ni ya, memandangkan masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, mungkin Encik Izran boleh terangkan ya kepada penonton apakah perbezaan atau persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh JKR Create di FT3 Cukai Kemaman dan juga FT98 di Temerloh Pahang. Boleh, biar saya tumpukan kepada persamaannya dulu. Persamaan di antara dua site yang awak sebut tadi dan juga ujian demonstrasi kami di lebar 21 km Gombak Kuala Lumpur adalah sumber tambahannya adalah plastik. Tetapi apa yang membezakan dua site itu dan MacRiver adalah pencampuran asphalt modifier, secret recipe kami yang is proven, and kami yakin keputusannya lebih daripada sekadar ujian saja. Itu saja Encik Izran? Baiklah, semoga jawapan yang telah dikongsikan tadi sedikit sebanyak membantu para penonton memahami dengan lebih mendalam tentang produk ini. Saya rasa itu saja antara soalan-soalan yang dapat dikemukakan pada pagi ini. Jadi kepada para penonton yang masih lagi mempunyai pendapat atau soalan berkenaan dengan penggunaan PBE MacRiver di Malaysia ini, anda jangan risau kerana soalan masih lagi boleh diajukan kepada alamat email yang tertera, iaitu info@setiabintang.com.my. Sekali lagi, info@setiabintang.com.my. Nampaknya kita telah pun berada di penghujung tirai bicara khas. Okey, Encik Izran mungkin ada sepatah dua kata untuk disampaikan kepada para penonton di luar sana. Silakan. Ya, sememangnya kita harus dengan rasa rendah hati ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Datuk Seri Fadilah Yusof kerana sudi melancarkan program kami hari ini. Kami juga ingin bagi special thanks kepada Datuk Nick Fauzi daripada NTD Berhad dan juga Tuan Mervin Lim dari System Builders, dan juga tim kami, keluarga kami di Setia Bintang Engineering yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan bukan sahaja pelancaran hari ini tetapi ujian demonstrasi yang kita sudah laksanakan pada awal Oktober lalu, dan juga kru-kru yang menjayakan program hari ini. Terima kasih Cik Izran. Saya Edlin M, pengacara anda bersama barisan kru penerbitan merakamkan setinggi penghargaan kepada anda semua kerana sudi bersama kami sehingga ke akhir majlis ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Hotel Park Inn by Radisson Putrajaya kerana sudi membenarkan kami
melakukan siaran langsung di lokasi penginapan mereka untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi. Pastikan anda semua jaga diri dan sentiasa kekal patuh kepada SOP. Assalamualaikum.